Dia pergi cerita undang-undang Islam ni nanti gagal, nanti tak berjaya. Belum buat lagi. Nak sana dulu. Bandingkan, saya lihat negara-negara yang mengamalkan undang-undang Islam. Macam Sudan. Kedai-kedai dia, kedai emas dia tak ada jaga dengan pam gun ni. Dia tinggal gitu je pergi semayang. Cermin tu kalau tuan-tuan ambil batu, pecah cermin, curi. Boleh ambil je rantai. Tapi tak ada. Tak berlaku. Di Yaman, mereka tu bebas senjata api. Patutnya orang bawa pistol dalam beg, bawa senapang naik bas. Senang nak merompak. Tapi tak berlaku. Sebab apa? Nakalam minallah. Allah Ta'ala letak kita buat undang-undang dia, laksanakan perintah dia. Yang lain tu Allah Ta'ala akan uruskan. So tak timbul soal bila laksanakan undang-undang ini nanti orang Islam semua akan kena hukum. Tuan-tuan, tuan-tuan saya tengok muka ni tak nampak muka pencuri pun. Tuan-tuan ni minum arak ke? Datang semayang masjid. Tuan-tuan ni penzina ke? Adakah kita ni semua esok habis berbirat belakang kita? Ada orang kata nanti macam cerita Semerah Padi, P. Ramlee kan? Berbirat. Undang-undang Islam mana ada pukul sampai berbirat begitu? Undang-undang sivil yang ada hari ni 6 sebat pun tuan-tuan, kulit, punggung, koyak. Tuan-tuan pernah tengok video? Ada kawan saya tengok live di penjara Kajang. Dahsyat. Dah lah pergi tempat nak kena rotan tu bertelanjang, dia tutup cawat depannya. Ada orang perempuan minta maaf perempuan. Dia tutup hak depannya, yang Angry Bird dia tutup. Belakang punggung, jalan bertelanjang dan diikat tangan dia. Ditutup bahagian kulit dekat pinggang dia diikat, kemudian ada satu lubang kat kulit tu, ada lubang besar gini. Tepat dekat bahagian punggung. Ada video saya tengok. Memalukan, mengaibkan. Islam tak benarkan kita dedahkan aurat macam tu. Kalau ada panau kat punggung dia pun nampak, kamera fokus. Sekali tuan-tuan disebat, rotan tu pula ujung dia pecah. Tak tahu sengaja buat ke macam mana. Bila kena pada kulit punggung, bergegar, pum, Allahu Akbar. Tuan-tuan, koyak kulit dia berdarah. Kali kedua dia sebat di tempat situ juga, koyak kulit dia, Allahu Akbar. Keluar darah mengalir. Doktor pun cek tengok, boleh rotan lagi? Doktor kata boleh lagi, pum. Islam tidak, rotan dalam Islam tidak mencederakan. Tidak mencederakan. Hukuman rotan dalam Islam, jildah, rotan, jaldah, rotan ni untuk mendidik, lit ta'dib, bukan untuk menyakitkan, melukakan. Dia ta'dib. 100 kali sebat, rotan tidak boleh angkat lebih kepala. Setengah ulama kata lebih bahu tak boleh. Macam tu je. 2. Dan pukulan itu mesti disebarkan, tak boleh tuju satu tempat. Tak boleh target situ tak boleh. Di antara bawah leher sampai atas punggung, itu saja kawasan yang boleh dirotan. Muka tak boleh, tangan tak boleh, kaki tak boleh, punggung tak boleh, sebab orang nak duduk. Dan lepas saya tengok video tu, dah kena rotan tu, dia pun bawa tempat penjenayah ni kena berehat lah. Katil semua meniara belaka, nampak bontot semua, berdarah-darah bontot dia. Saya cerita tuan-tuan benda ni nak bagi tahu zalimnya undang-undang yang sedia ada pada hari ini. Islam tidak berhukum seperti itu. Ustaz, dalam Islam lagi kejam ustaz, rejam. Tuan-tuan, bukan senang nak rejam tuan-tuan. Ni kalau nak baca bab-bab zina ni panjang lah. Saya nak buka tajuk je, biar kita terbuka sikit tentang benda ni. Dan mungkin pihak surau boleh panggil ustaz yang pakar dalam perundangan syariah, boleh huraikan lebih lanjut. Kerana saya pada tengah hari ni tuan-tuan cuma nak sentuh tentang perselisihan pendapat ulama berkaitan dengan ini. Adakah mesti semua orang kafir dan orang Islam dihukum, ataupun masih ada dipanggil mahalul khilaf, masih ada kedudukan ataupun ruang di mana para ulama berbeza pendapat.
sehingga mana setiap negara itu mungkin pelaksanaannya berbeza. Dan saya tak menolak kemungkinan kalau nak dibuat di Malaysia ni pun, di Kelantan, di Kuala Lumpur, Selangor, Shah Alam. Kuala Lumpur dengan Shah Alam mungkin negeri yang majulah. Mungkin nisab untuk kesalahan mencuri berbeza. Di Kelantan jumlahnya lain sehingga boleh dipotong tangan. Di Kuala Lumpur mungkin lain. Mungkin itu boleh berlaku. So banyak benda lagi yang sebenarnya rakyat dia tak clear lagi. Kita nampak pada aspek kejamnya, zalimnya, tapi orang tak nampak rahmat bila mana yang dihukum itu hanya penjenayah. Kita kesian penjenayah kena potong tangan. Tuan-tuan, orang yang kena curi barang tu, tuan-tuan tak kesian? Kesiannya peragut nanti kena potong tangan. Lepas tu makcik yang terseret tu, jangan ambil barang makcik. Kena seret dengan motor tu, calau balau kaki dia, koyak. Makcik sakit, beg makcik kena, berdarah tangan. Koyak baju, kain, seluar dia koyak, berdarah. Yang tu kau tak kesian ke? Bukan saya marah tuan-tuan, saya marah orang yang tak setuju lah. Segi hukum tu kepada orang Islam dan orang kafir ada perbezaan pendapat ulama. Ya, yang itu kena lebih detailnya saya baca. Saya habiskan ayat tadi. Fa in hakamtum fahkum bainahum bil qist. Innallaha yuhibbul muqsitin. Dan kiranya engkau menghukum mereka wahai Muhammad, ataupun orang Islam, pemerintah Islam, bila kamu hukum orang kafir, maka laksanakanlah hukum itu dengan adil. Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berlaku adil. Surah Al-Ma'idah ayat 42. Dia ada dua bab dia, pengarang kitab ni, Sahibus Samahah Haji Ibrahim Bekam Mufti Sabah. Satu bab berkaitan pengecualian hukum hudud ke atas orang bukan Islam, muka surat 367, dan muka surat 377 dia ada satu bab khas perselisihan ulama mengenai hukum mengenai hukuman hudud ke atas orang yang bukan Islam. Mungkin saya tak dapat baca semua, tetapi itulah dalil-dalil ataupun ayat-ayatnya, iaitu perbezaan pendapat ulama pada ayat fahkum bainahum au a'rid anhum. Ianya dikata sini, ayat ini telah dinasahkan oleh firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Ma'idah ayat 49, iaitu wa anihkum bainahum bima anzalallah, iaitu ada ayat yang mengatakan hukuman pilihan ini, pemerintah Islam boleh pilih nak hukum atau tidak, telah dinasahkan, iaitu dimansuhkan dengan ayat hendaklah melaksanakan hukum di antara mereka itu dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Dan diriwayatkan daripada Ibnu Abbas kata-katanya, ayat-ayat dalam surah Al-Ma'idah tidak ada yang dinasahkan kecuali dua ayat sahaja. Jadi perbahasan ulama dalam hal ini banyak, cumanya dia kalau bincang lebih detail perlu masa yang panjang. Jadi saya boleh bagi sebut sedikit lah. Kalau Allahumma salli Muhammad, kalau kesalahan itu berlaku, jenayah itu berlaku antara orang Islam dengan orang Islam, pembunuh Islam, yang dibunuh pun Islam, maka kena hukuman undang-undang syariah. Kalau kedua-dua yang terlibat itu adalah orang kafir, yang membunuh pun kafir, yang mencuri pun kafir, yang mangsa pun kafir, para ulama mengatakan boleh, mana pemerintah boleh berpaling daripada menghukum mereka. Sebahagian kata ulama kena hukum juga. Jadi persoalan yang ulama bincang panjang ni, kalau kesalahan itu berlaku orang Islam dengan orang kafir sekali, pencuri orang Islam, mangsa kafir, bapa jenayahnya kafir, mangsanya orang Islam. Di situ banyak perbahasan ulama dan saya rasa masa pun tak cukup untuk tengah hari ini. Mudah-mudahan tuan-tuan boleh cari buku kitab ni di kedai. Ni kamera ada. Kanun Jenayah Syariah yang Jawi, kulit dia warna, saya bukan niaga tu. Jangan ingat saya berniaga pula.
Yang kulit terjawi ni warna merah, tulisan emas, Qanun Jenayah Syariah dan Sistem Kehakiman dalam Perundangan Islam, ya, berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Beliau bekas Mufti Sabah rahimahullah meninggal dunia dan beliau antara salah seorang yang mendraft enactment hudud Kelantan, Jenayah Syariah 2, Qanun Jenayah Syariah 2 Negeri Kelantan pada tahun 1990 bersama-sama dengan Profesor Ahmad Ibrahim. Tuan-tuan pergi UIA kan, fakulti undang-undang dia, fakulti Profesor Ahmad Ibrahim, seorang rakyat Singapura saya ingat, kemudian dia seorang sarjana dalam bidang undang-undang, dan beliau lah yang mula sekali mencadangkan di UIA ni dibuat orang yang mengaji bidang undang-undang sivil dia mesti belajar syariah, buat perbandingan. Beliau antara yang mudah. Jadi kalau ada tuan-tuan, ada orang baca Facebook lah, baca tengok YouTube, dia kata Qanun Jenayah Syariah Negeri Kelantan ni digubal secara cincai. Ustaz yang cakap tu, ustaz tu yang cincai. Ni pakar perundangan dan bekas hakim besar Kelantan pun terlibat, juga Mufti Kelantan. Bukan main-main. So orang yang ada autoriti dan tahu selok-belok perlembagaan dan enactment undang-undang. Ini tulisan Jawi. Kalau tuan-tuan nak baca yang Rumi, tuan-tuan cari terbitan Darul Ma'rifah, kulit dia warna hijau gelap. Qanun Jenayah Syariah dan Sistem Kehakiman dalam Perundangan Islam. Tuan-tuan boleh baca sendiri ataupun cari guru mengajar. Saya mengajar di Masjid As-Sabirin AU5, itu kuliah maghrib hari Selasa minggu pertama, dan subuh Sabtu minggu ketiga di UK Perdana ada sebuah surau Nurul Hijrah. Tapi tuan-tuan carilah mana-mana ustaz yang jelas, supaya kita ni takut. Banyak kita ni tak setuju ni dipanggil alal waham. Hanya sangka-sangka je, tak sesuai, tak seni, tak kena, tak adil, itu ini atas kata-kata sangka-sangkaan saja. Ya. Mudah-mudahan pagi tengah hari ini dapat saya buka sedikit ruang-ruang untuk tuan-tuan mencari jawapan. Kerana hari ini zaman fitnah, TV, surat khabar kadang-kadang tidak memberikan ruang yang seimbang untuk kita menilai sesuatu isu. Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Tuan-tuan, tengah hari ini pihak Muslim Care, ya, Haji Zul Wahijan ada satu misi ke Sabah, misi dakwah akan dilancarkan ke Sabah. Jadi dibuat kutipan selepas solat Zuhur pada tuan-tuan yang nak menyumbang, dia alu-alukan, ya. Sekadar itu dahulu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbana faghfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.